Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat latihan sains bab haba. Saya Cikgu Hasliza. Okey, baiklah. Untuk soalan bahagian pertama ni, okey, melibatkan apa itu suhu. Jadi gariskan jawapan yang betul. Suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu objek. Suhu sesuatu bahan boleh diukur tepat dengan menggunakan apa? Menggunakan termometer. Unit piawai untuk suhu ialah darjah Celsius. Haba ialah suatu bentuk tenaga. Sumber haba yang utama di bumi ialah, okey, kalau kamu perhatikan jawapan dia semua sumber di bumi. Okey. Bahan api pun sumber juga, tapi sumber haba yang utama adalah matahari. Bulan memang bukan sumber haba ya. Objek yang panas mempunyai suhu yang lebih tinggi berbanding dengan objek sejuk. Apabila sesuatu bahan kehilangan atau menerima haba, bahan itu menjadi sejuk. Dia sejuk disebabkan oleh sesuatu bahan kehilangan haba. Apabila sesuatu bahan menerima haba, bahan itu menjadi lebih panas. Suhu air mendidih ialah 100 darjah Celsius. Kalau kamu didihkan selama mana pun, air tak akan pergi lebih daripada 100 darjah Celsius. Okey? Haba mengalir dari bahagian yang lebih panas ke bahagian yang lebih sejuk. Okey, maksudnya kalau kamu letakkan air panas ke dalam satu bikar yang ada air biasa bersuhu bilik 28 darjah Celsius, air yang bersuhu bilik itu akan menerima haba menyebabkan suhu dia bertambah. Okey, teknik menggunakan termometer. Macam mana kita nak gunakan termometer dengan betul? Nombor 1, kita kena pegang batang atau berbuli. Kita pegang batang secara menegak semasa memasukkan dalam air untuk menyukat suhu air. Okey, lepas tu kita kena pegang dia, jangan letakkan dia di atas bikar. Kena pegang bagi dia float terapung. Semasa mengambil bacaan suhu, paras mata mesti berada selaras dengan meniskus termometer. Tak boleh atas, boleh bawah, mesti sama paras. Nyatakan bacaan suhu di bawah ni. Yang bawah 26. Tengok betul-betul paras mata kamu sama dengan meniskus tu. Yang kedua 67 darjah Celsius. Yang ketiga 12 darjah Celsius. 10 tadi. Okey, suhu air berhenti pada 28 darjah Celsius. Pada minit ke-12 apa jadi? Masih sama 28 darjah Celsius kerana air telah mencapai suhu bilik. Okey, pengembangan dan pengecutan. Besi digelung, panaskan. Bola besi yang telah dipanaskan tidak dapat melalui gelang kerana berbola besi mengembang apabila dipanaskan. Berbola besi yang telah disejukkan dapat melalui gelang kerana berbola besi mengecut apabila disejukkan. Berdasarkan aktiviti di atas, kita dapat simpulkan bahawa berbola besi mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey. Eksperimen yang bawah pula kita gunakan cecair. Okey, paras air tu, aras air berwarna tu kalau kita panaskan dia akan naik kan? Kalau kita sejukkan, paras air berwarna tu akan menurun. Okey. Yang gambar raja sebelah kiri ni air panas. Yang sebelah kanan ni ais. Okey. Apabila kelalang dimasukkan ke dalam air panas sebelah kiri, paras air berwarna di dalam tiup kaca meningkat kerana air mengembang apabila dipanaskan. Apabila kelalang dimasukkan ke dalam air sejuk, paras air berwarna di dalam tiup kaca menurun kerana air mengecut apabila disejukkan. Berdasarkan aktiviti di atas, dapat disimpulkan bahawa air berwarna mengembang ke mengecut apabila dipanaskan? Mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, yang ni pula eksperimen ni untuk tunjukkan udara. Udara mengembang dan mengecut. Konsep dia sama, bila dia panas, dia menerima haba, dia akan mengembang. Bila dia kehilangan haba, dia akan mengecut
Okey. So dia akan makin sejuk. Temperature dia, suhu dia akan semakin rendah. Apabila botol dimasukkan ke dalam air panas, belon mengembang selepas beberapa minit kerana udara mengembang apabila dipanaskan. Apabila botol dimasukkan ke dalam air sejuk, belon mengempis selepas beberapa minit kerana udara mengecut apabila disejukkan. Berdasarkan aktiviti di atas, dapat disimpulkan bahawa udara di dalam botol mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, faham? Kamu kena faham konsep sama ada udara, air ataupun pepejal guna berbola besi tu. Okey, semua benda ni akan mengembang apabila dipanaskan, menerima haba dan akan mengecut apabila disejukkan kerana kehilangan haba. Okey. Aplikasi yang pertama tu kabel elektrik. Mengapakah kabel elektrik dipasang kendur? Untuk mengelakkan kabel daripada putus, sebab kabel pada waktu malam sejuk, kabel akan mengecut. Jadi kalau kabel mengecut, kalau kamu tak buat mengendur, dia akan menjadi terlampau tegang dan akan putus. Okey. Mengapakah terdapat ruang di antara sambungan rel landasan kereta api? Untuk membolehkan besi landasan mengembang. Besi pada waktu siang, hari panas, dia akan menerima haba. Jadi apabila besi menerima haba, dia akan mengembang. Jadi kita perlu berikan sedikit ruang. Kalau tidak, landasan tu akan rosak disebabkan besi itu menjadi sengit. Okey, dia tak ada ruang untuk mengembang. Okey, untuk mengelakkan dia rosak, kita kena bagi dia sedikit ruang. Yang ketiga, mengapakah merkuri dalam berbola termometer naik apabila direndam dalam air panas? Kerana merkuri mengembang apabila menerima haba. Bagaimanakah bola pimpong itu kembali bulat semula? Sebab udara dalam bola pimpong mengembang apabila menerima haba. Bila dia dipanaskan, dia menerima haba, udara dalam bola pimpong mengembang menyebabkan dia jadi bulat balik. Okey, apabila gelas yang terlekat, nampak tak ada gelas P, gelas Q. Pernah tak kamu tengok kejadian ni? Kamu letakkan dua gelas kaca, lepas tu dia melekat. Macam mana kita nak buat? Bagaimanakah gelas yang terlekat itu boleh dikeluarkan tanpa pecah? Kalau kamu tarik paksa, dia boleh pecah. Jadi ada dua cara, sama ada isikan gelas P dengan ais agar gelas tu mengecut, atau kamu boleh rendamkan gelas Q dalam air panas. Okey? Mana-mana pun boleh. Kalau yang atas, kamu kecutkan dia dengan letak ais bagi dia sejuk. Kalau yang bawah pula, yang di luar, gelas yang luar tu kamu boleh rendamkan dalam air panas. Dia akan mengembang. Okey. Nombor 6, penutup botol yang ketat. Macam mana kita nak longgarkan penutup botol yang ketat? Kita boleh rendamkan penutup botol dalam air panas. Jangan rendam botol sebab dia akan mengembangkan lagi kaca botol tu. Kamu hanya perlu rendam penutup botol sahaja. Okey? Baiklah, selesai latihan untuk bab ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like video cikgu dan subscribe channel Cikgu Hasliza. Bye.